Okey lah, Assalamualaikum. Salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi JC Ritaudin ya. Sertai Telegram saya Regi JC Ritaudin. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Saya tunggu komen ya. Saya tunggu komen. Dan sebenarnya live dengan tajuk yang sama baru saya buat dalam setengah jam yang lepas. Tetapi ada perkara yang tidak jelas dan saya kira penjelasannya pun tak begitu jelas ya. Saya lakukannya dalam keadaan yang marah ya. So kemudian ada juga pihak yang meminta penjelasan lanjut. So saya memutuskan untuk mengulang ya siaran tersebut. So ini adalah siaran ulangan dengan tajuk yang sama. Maknanya yang telah saya buat tadi saya pun sudah keluarkan kerana saya fikir ianya perlu dijelaskan dengan cara yang lebih teratur, lebih tertib lah. Okay, so I have deleted that. So minta maaf atas perkara itu. Dan saya akan ulang apa yang saya nak sampaikan. So jika audio jelas boleh tolong maklumkan. Anyway, saya sambung dulu. So isu stalking berkalimah Allah ni saya dah buat beberapa live. Saya pun dah beri pendapat saya, pendirian saya. Hari ini saya nak komen berkenaan dengan kenyataan yang telah dibuat oleh pemimpin DAP dan MCA. Ini adalah kerana saya telah ditanya apa pandangan saya ya. So DAP telah membuat kenyataan antaranya Ngah Komeng, Anthony Locke, dan kemudian MCA pun telah membuat kenyataan salah seorang pemimpin pemuda dia. Dan kalau kita lihat semua kenyataan ini, ianya memberi tumpuan spesifik kepada boikot masyarakat Melayu Islam terhadap KK Mat kerana KK Mat ada stalking yang ada kalimah Allah di situ. Okey. So pendek kata, mereka hendak boikot itu dihentikan dan MCA dan DAP menegur ya Akmal, iaitu Ketua Pemuda UMNO yang sedang menekan KK Mat untuk memohon maaf dengan meletakkan banner pada semua 881 cawangan, iaitu adanya banner memohon maaf. So mereka sedang tegur Ketua Pemuda UMNO kenapa ya bertegas dengan KK Mat ya, why you taking this so seriously. Langkah Ketua Pemuda UMNO terlalu drastik. Malah Anthony Locke telah berkata kita ni duduk dalam kerajaan madani ya. Akmal atau Ketua Pemuda UMNO ni sudah tidak mengikuti semangat madani. Okey. So teguran pertama saya ya, MCA dan DAP sebenarnya sedang memarahkan lagi orang Melayu Islam dan mengeruhkan lagi keadaan. Pokok isu ni adalah kemarahan Melayu Islam. Pemimpin yang bijak akan memikirkan kenapa Melayu Islam tengah marah. Mengapa mereka, toleransi mereka terhadap kesilapan begini amat kecil. Mengapa? Ya. Dan jika anda fikirkan, anda kaji, anda akan dapati sebab sebenar toleransi Melayu Islam terhadap isu ini terlalu kecil adalah kerana selama setahun 4-5 bulan ni mereka telah ditekan, pemimpin mereka telah ditekan dengan satu isu yang dikenali sebagai 3R yang saya lihat berat sebelah. Sepintas lalu 3R ini bukannya satu undang-undang. Ianya sebenarnya tidak wujud dari sudut perundangan kerana
Tidak ada undang-undang akta yang digubal yang membawa maksud undang-undang 3R. Ianya cuma penekanan yang diberi oleh kabinet, dan kabinet bukan penggubal undang-undang. So ada 3R tak ada 3R sebenarnya tidak ada beza, kerana sekalipun tidak disebut 3R ini, tetapi jika sesiapa menghina contohnya agama lain, ada undang-undang di negara ini di mana dia boleh diambil tindakan. So itu penjelasan saya berhubung 3R yang telah saya jelaskan beberapa kali dalam live-live sebelum ni. Tetapi apapun, kerajaan ini menekan 3R, tetapi penumpuan diberi hanya kepada pemimpin Melayu Islam, masyarakat Melayu Islam. Apabila contohnya Tun membuat proklamasi orang Melayu untuk satukan orang Melayu, siasatan dimulakan. Ya. Pemimpin ni sebut benda ni sikit, disiasat, semuanya pembangkang. Tetapi apabila DAP contohnya beberapa pemimpin membuat kenyataan bersempadankan anti-Melayu, anti-Islam atau Islamofobia, tidak ada apa-apa tindakan. Contohnya apabila Anthony Locke membuka pentas pada pilihan raya ketika kempen, ada seorang Cina berucap di situ, dan ucapan dia kita tidak boleh bayangkan, benda ni tidak pernah terjadi sebelum ni dalam sejarah tanah air. Dia kata bila fikir parti Melayu ke parti Islam mana ke, PAS ke apa ke, fikir potong kemaluan. Tidak ada apa-apa permohonan maaf rasmi daripada Anthony Locke. Alasan, hanya ada alasan, dan tidak ada apa-apa tindakan. Kenyataan-kenyataan sebegini yang bersempadankan anti-Melayu, anti-Islam ni sudah banyak dilafazkan dalam setahun 5 bulan ini. So bila Melayu Islam ditekan begini dengan cara yang tidak adil, maka toleransi mereka akan menjadi makin tipis. Maka apa jua perkara, walaupun perkara itu mungkin dapat dibuktikan satu kesilapan, ya, bukan disengajakan, asalkan melibatkan agama, mereka akan memberi reaksi. Dan sekarang sudah timbul kesedaran di dalam Melayu Islam bahawa mereka ada kuasa membeli terbesar dalam tanah air, dan jika berlaku boikot, pihak yang diboikot itu akan naya. So Melayu Islam tengah marah, DAP dan MCA perlu faham sebab kemarahan ini, dan kemarahan ini bersangkut paut dengan DAP juga antara lain. So bila DAP nak tegur orang Melayu Islam, ianya akan mengeruhkan lagi keadaan, ianya akan memburukkan lagi keadaan. Ya. Dan bila Anthony Locke cerita berkenaan dengan Madani, ianya akan memarahkan lagi orang Melayu, kerana atas kertas ianya Madani, tetapi tingkah lakunya yang berat sebelah tidak mencerminkan sikap Madani. So bila you start to talk about that, nak adil, nak Madani, ya, dan sebagainya, orang Melayu akan makin marah. Ya. So itu pertama, ya. Kedua, sebelum anda cerita apa-apa, ya, anda perlu faham sebab orang Melayu marah. Kemudian anda perlu akur bahawa Islam telah dihina. Itu akan menunjukkan bahawa MCA dan DAP benar-benar faham situasi sebenar, ya, mengapa orang Melayu marah, dan mengakur bahawa agama Islam telah dihina, akur bahawa benda ni tidak harus terjadi, dan akur bahawa tindakan tegas harus diambil kepada KK Mat. Dan MCA dan DAP juga harus menegur KK Mat secara tegas. Itu harus menjadi kenyataan pertama ataupun pendirian pertama oleh MCA dan DAP. Baru selepas adakan pendirian itu, kemudian anda boleh cerita dalam kenyataan lain, pada hari yang lain. Saya rasa benda ni boleh dicari jalan penyelesaian. Boikot bukan caranya. Tetapi sebaliknya, apa yang saya lihat adalah penekanan MCA dan DAP adalah terhadap boikot.
dan belum ada sebarang penekanan atau pengakuan dari MCA maupun DAP yang berbunyi kami setuju bahawa apa yang berlaku sungguh buruk, ianya penghinaan terhadap orang Melayu Islam, terhadap agama Islam, dan KK Mat perlu pikul tanggungjawab. Saya tidak dengar benda ni. So, kalau agama contohnya Kristian dihina, saya tahu mereka tidak akan bertoleransi, mereka akan tuntut penjelasan jika ianya dilakukan contohnya oleh pemimpin PAS. Siasat, nak ini, nak itu. Jangan, mereka tidak kisah orang bukan Muslim boykot produk Muslim. Mereka tidak akan sentuh pun isu boykot dan sebagainya. Mereka tidak akan toleransi. Tapi dalam isu ni, mereka lebih menumpu kepada boykot Melayu Islam terhadap sebuah kedai, rangkaian kedai yang dikendalikan oleh seorang Cina. So, benda ni akan memburukkan lagi keadaan, akan memarahkan lagi orang Melayu Islam. Kerana orang Melayu Islam akan lihat, kalau mereka bersatu memperjuangkan sebuah perniagaan Cina, DAP bersatu, MCA bersatu memperjuangkan satu perniagaan Cina, tidak apa. Tidak apa. Tapi kalau orang Melayu nak duduk berbincang proklamasi penyatuan orang Melayu, walaupun itu satu tuntutan, tetapi orang Melayu disiasat. So dari sudut itu juga DAP dan MCA sedang memarahkan lagi orang Melayu. So apakah yang harus dilakukan oleh DAP dan MCA? Satu je, duduk diam. Kalau nak bercakap pun, saya nak dengar MCA dan DAP berhujah seperti ini. Kami mendapati bahawa apa yang telah berlaku merupakan satu penghinaan kepada agama Islam dan ianya membabitkan khidmat, dan perkara ini harus dipandang serius. Ianya perlu disiasat. Khidmat perlu pikul tanggungjawab. Saya nak dengar benda ni dilafazkan oleh pemimpin MCA dan DAP. Jika tak boleh, maknanya sahlah. Parti-parti ini tidak boleh dipercayai berada di dalam gabungan kerajaan untuk menjamin hak istimewa orang Melayu, kesucian agama Islam, dan apa jua berkait dengan kebajikan orang Melayu Islam, kerana mereka berat sebelah. Mereka tidak melihat bahawa apa yang berlaku adalah penghinaan terhadap agama. Tetapi jika orang Melayu Islam melaungkan sesuatu yang mereka fikir adalah penghinaan terhadap agama lain atau kaum mereka, tindakan akan diambil, siasatan dibuat. Dan jika MCA dan DAP tidak mampu melafazkan apa yang saya suruh mereka lafazkan, maka sahlah kerajaan ini berat sebelah. Dan kita tidak akan lihat kesudahan, isu kesudahan marahnya Melayu Islam terhadap pentadbiran ini. Kita tidak akan lihat kesudahan boykot oleh Melayu Islam atas kesilapan terkecil yang dilakukan oleh pentadbiran ini, dan boykot ini akan memudaratkan ekonomi negara kerana Melayu Islam memiliki kuasa membeli terbesar di negara ini, dan kuasa membeli mereka membawa impak yang besar kepada ekonomi negara. Kita tidak akan lihat kesudahannya di bawah pentadbiran ini. Semakin marah Melayu Islam dengan pentadbiran ini, kita akan lihat kesan buruk yang dibawa kepada ekonomi negara menerusi boykot sedemikian. Hari ini, hari itu Starbucks lah, McDonald lah, hari ini dah khidmat, esok entah apa, kerana sikap pentadbiran ini. So, sebelum MCA dan DAP buka mulut, fikir 100 kali dan lakukanlah yang betul.
I think MCA dan DAP stay out. Jangan masuk campur benda ni. You do not know. Anda tidak tahu cara menangani isu ni. Kerana pengalaman anda, especially DAP, hanya hendak memburukkan lagi keadaan bila melibatkan orang Melayu Islam. So I think just stay out of this issue. Kerana anda buka mulut, keadaan akan jadi lebih buruk. Ya. Bagi mereka yang tak tahu komen saya berhubung Ketua Pemuda UMNO, anda boleh scroll ke bawah. Saya pun dah jelaskan pandangan saya berhubung dengan tindak tanduk Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO. Yang saya nak sebut di sini, boikot ini sebenarnya bukannya dicetuskan oleh sesiapa. Tak kiralah siapa, Ketua Pemuda UMNO ke siapa ke, nobody. Ini telah terjadi secara semula jadi oleh netizen, khususnya di media sosial, kerana sudah menjadi perangai netizen sekarang di media sosial. Apa jua yang memarahkan mereka akan menjurus kepada boikot. Ya, kerana orang Melayu Islam sudah sedar kuasa membeli mereka dan kesan kuasa membeli ini kepada penyagaan-penyagaan tertentu. So itu komen saya ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.